Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia ini yang cuba melarikan diri hidupnya daripada kematian, sebutlah pada mereka fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mengejar kamu dan mendapatkan kamu. Lepas pada kamu mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dipulangkan pada satu alam ghaib dan juga alam penyaksian. Lepas pada kamu dah masuk demikian di alam barzah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka mulalah didedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat yang Allah telah pilih kita untuk menjadi tetamu pada Allah pada malam yang baik ini. Di saat mana orang lain tak dipilih oleh Allah, tetapi Allah pilih kita untuk menjadi tetamu kepada Allah dalam majlis ilmu sebegini dan dalam masjid, dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu pada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk tugasan harian kita, Allah datangkan kita pada malam yang baik ini. Datangkan saya dan datangkan para hadirin sekalian untuk kita duduk seketika di antara maghrib dan isyak ini, bagi menambahkan bekalan dalam kehidupan kita ini untuk perjalanan yang akan datang nanti. Sebab kita yakin bahawa hidup kita ini Allah tak jadikan hidup sekadar di dunia saja, tidak. Tetapi oleh kerana kita yakin yang kita ni lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan ada lagi kehidupan lepas pada kita hidup di dunia ini. Kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup kita. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua baru. Allah jadikan kita ni hidup di 5 alam yang perlu kita lalui. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini alam yang pernah kita hidup satu ketika dahulu. Saya yakin orang seksyen 13 ni
Tak ada seorang pun sebut, saya tak keluar daripada perut ibu Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung Ustaz. Tak ada orang sebut, saya keluar daripada buah labu Ustaz. Itu cerita dongeng yang pernah kita dengar satu ketika dahulu. Tapi kita ni keluar daripada kandungan ibu kita. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa pun waktu mana kamu keluar tersebut. Lepas tu Allah jadikan waja'alakumus sam'a, lepas pada itu aku jadikan kamu pendengaran, kemudian aku jadikan kamu ni pandangan mata, wal afidah, kemudian aku jadikan kamu ni hati lepas pada tersebut. Ini semua ni yang kita pernah hidup di alam pertama dahulu, menandakan kita hidup di alam tersebut. Lepas pada kita hidup di alam pertama, kita kena hidup lagi di alam kedua. Alam kedua ni dipanggil alam yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita ni sentiasa ingat, hidup ni bukan hanya untuk di dunia saja, tidak. Hidup ni jangan kita fikir bahawa hidup ni untuk makan, minum, tidur, bangun, begitu saja hidup kita. Jalan kemudian bergerak. Lepas pada kita hidup di alam dunia ni, tak adalah alam lepas pada ni, ada lagi alam yang perlu kita hidup. Alam apa dia yang kita perlu hidup? Alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Alam ni alam dipanggil alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita. Saya akan sampai, tuan-tuan akan sampai, kemudian semua di kalangan kita ni akan sampai. Tak ada orang yang tak sampai. Semuanya akan sampai. Sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang nyawa ni akan mati, katanya Allah. Kamu jangan ingat mentang-mentang kamu ustaz, kamu tak mati. Kamu jangan ingat bila kamu jadi yang berhormat, kamu tak mati. Kamu jangan ingat bila kamu ada gelaran Datuk Seri, Tan Seri, kamu tak mati. Mati semua. Ini cara Allah didik umat manusia ni supaya ingat, dalam hidup kita ni kita akan mati. Lepas pada kita akan mati, kita akan hidup balik. Hidup balik di alam yang ketiga. Alam ketiga ni dipanggil alam barzah. Lepas pada kita mati. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita tidak diajar supaya melarikan diri daripada kematian. Tak ada orang mukmin ini, di hidup dia cuba lari daripada kematian. Tak. Kita bukan macam orang kafir. Orang kafir memang dah hidup mereka ni, mereka cukup takut dengan mati. Sebut saja tentang mati, bagi mereka ni penghabisan segala kenikmatan dalam kehidupan. Tetapi bagi orang mukmin, dalam hidup mereka ni, mereka nampak bahawa perjalanan hidup ni bukan hanya sekadar di sini. Kejap lagi kita akan hidup di sana nanti. Hidup di alam barzah. Hidup tak hidup, hidup. Nanti sekejap lagi kita akan bicarakan perkara demikian. Kemudian lepas pada tersebut, lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Kita bangun di alam yang keempat, dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Bangun kita di padang mahsyar. Yang ini mesti diimani dan diyakini dalam setiap jiwa-jiwa mukmin. Kena ingat. Saya kena ingat, tuan-tuan kena ingat, yang kita ni akan bangun balik di padang mahsyar. Bila kita bangun balik, semua di kalangan kita ni, bila kita bangun, kita akan sibuk bertanya. Sibuk tanya terus. Bangun di padang mahsyar, kita akan tanya terus. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok semalam kita dalam kubur, sekarang kita bangun balik. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan kita ni daripada tempat tidur ni? Lalu kedengaran satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Teringat balik kita.
yang kita pernah belajar dahulu. Oh, ada hari akhirat. Kita mula ingat balik yang kita pernah mendengar kuliah dahulu. Kita ingat balik, kita baca ayat suci Al-Quran. Kita ingat balik segala apa yang disebut oleh Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Lalu kita pun jawab. Kita dengar ini, lalu kedengaran ayat yang cerita pada kita, kita ni akan bangkit balik, bangun balik di padang mahsyar. Lepas bangun tu berakhir ke perjalanan hidup kita, tak lagi. Turun malaikat, mula kepung kiri kanan kita, belakang depan kita, sebelah saf. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata malaikat turun, mula kepung manusia dan juga jin. Semua kena kepung sebagaimana manusia dikepung, macam kita dikepung dengan banjir baru ni kan. Terkepung kita. Bila kena kepung tersebut, waktu mana kena kepung ni, malaikat cabar. Turun ayat Quran cabar. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. Dah mula dah Allah cabar melalui manusia dan juga jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu. Allah cabar terus. Wahai puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang ni, dia boleh lari aqtaris samawati wal ard, segenap penjuru langit dan bumi. Dia rasa dia boleh lari daripada kepungan ni, lari sekarang. Fanfudhu, Allah sebut. Cari, kejar kamu, lari kamu. Aku nak tengok kamu lari. Atas dunia dahulu bukan main lagi samsing. Atas dunia dahulu bukan main lagi sombong. Atas dunia dahulu bukan main lagi belagak kamu. Atas dunia dahulu, kamu ni pantang orang ajak, jom dengar ceramah. Tak boleh lah malam ni. Nak dengar ceramah malam ni, ada pasar malam lah, dia jawab. Dia boleh jawab atas dunia. Atas dunia ni, semua orang kita boleh jawab. Jom pergi masjid. Pergi masjid ni orang tua-tua je disebut. Manakala kita muda, tak perlu lagi nak pergi masjid. Jom, orang ajak je benda yang baik. Dalam hidup kita ni boleh banyak je hala atas dunia ni. Tapi bila sampai di akhirat, Allah cabar jin, manusia, dua-dua makhluk ni. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Cuba kamu lari sekarang, tak ada seorang pun yang boleh lari illa bisultan, kecuali orang yang diberi kelepasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak lepas daripada kepungan tersebut. Ini ulama-ulama bincang siapa yang boleh lepas daripada kepungan ini sendiri. Perbincangan panjang, dipanggil macam. Saya nak sebutnya, berakhirkah perjalanan hidup kita di akhirat? Belum berakhir. Diri di padang mahsyar. Selama mana? Ada satu riwayat kata selama umur dunia. Diri di padang mahsyar. Ceritanya manusia di padang mahsyar. Ada yang sebut selama 70,000 tahun. Allah biarkan manusia jin ni dalam keadaan tak tahu nak pergi ke mana. Bergerak masing-masing. Cari jalan penyelesaian. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Dalam keadaan yang hiruk pikuk manusia di padang mahsyar. Sehingga kemuncaknya cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia? Untuk mintalah dengan Allah supaya Allah ni adililah kehidupan manusia dan juga jin ini. Selesaikan permasalahan yang ini ni. Kerana ada lagi satu alam yang kita nak kena pergi. Alam apa dia? Dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Sampai saja cerita tentang syurga neraka, lalu Allah noktahkan tajuk perbincangan perjalanan hidup kita ini. Mula sampai sebut saja syurga. Baca tuan-tuan baca dalam Al-Quran. Allah mula sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, khalidina fiha abada. Tak ada dah perjalanan lepas pada ni. Allah mula sebut neraka pun sebut khalidina fiha abada. Syurga pun Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila.
Dunia ni Allah sebut hatta hin. Seketika je kamu hidup di atas dunia. Sekejap je. Perasan tak sekejap kita ni? Sekejap kita ni. Dalam hidup kita, kita sedar sekarang dah tua dah kita. Dulu kita tak rasa setua ini dalam hidup. Dalam hidup kita ni. Dulu tak rasa sebanyak ini penyakit yang kita deritai. Dulu tak sebegini jasad kita. Tapi sekarang ni, sekejap je kita rasa suasana perjalanan hidup kita. Seketika saja. Tapi, yang paling utama dalam perjalanan hidup kita ni, daripada lima alam yang saya sebut ni, ada satu tajuk yang alim ulama diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memastikan tajuk ni menjadi penting dalam hidup. Yang saya nak sebut pada malam ni, tajuk ni mesti menjadi tajuk yang utama perbincangan setiap ketika dan setiap masa. Di antara 5 perjalanan tadi, ada satu benda yang paling kena fokus dalam hidup. Apa dia? Tajuk kematian. Tajuk kematian ini ataupun perbincangan tentang kematian ini mesti ditonjolkan dan sentiasa disebut dalam masyarakat, dalam hidup ini. Kenapa dia tajuk ini menjadi utama? Sehingga kan alim ulama karang kitab-kitab, antaranya kitab yang saya nak memulakan kalau diberi kesempatan untuk saya kuliah di sini, ni kitabnya. Kitab Ziarah ke Alam Barzah, Al-Budurus Safirah fi Ahwalul Akhirah, yang dikarang oleh Imam Jaluluddin As-Suyuti. Kitab ni di antara kitab yang masyhur, yang cerita tentang mengenai bekalan kita untuk perjalanan ke akhirat Allah. Ini di antara perkara yang utama dalam hidup. Demikian juga dalam kitab yang lain, Imam Qurtubi rahimahullah, dia karang kitab ziarah, dikarang kitab Tazkirah fi Ahwal Maut. Tazkirah tentang mengenai cerita tentang mengenai mati je. Dan alim ulama, terutama orang-orang Arab, orang yang soleh-soleh, Imam Ghazali rahimahullah, karang kitab dalam satu tajuk, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia karang satu tajuk mengenai cerita tentang mengenai mati. Mati ni menjadi satu tajuk yang utama dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita tanya, kenapa Ustaz kena sebut tentang mengenai mati? Kerana bahasa yang mudah, hidup manusia ni leka dengan dunia. Kita ni hidup ni, kalau kita tak cerita tentang mati, tak sebut tentang mati, manusia ni, dia nampak hidup ni, kematian itu tak tertulis dalam hidup dia. Dia nampak orang lain dia mati. Dia tak sedar. Satu benda yang bahaya kalau kita hidup dalam keadaan kita tak sedar yang kita ni akan mati. Bahaya sangat dalam hidup. Kita ni kan, dalam contoh yang mudah sekarang ni, kita tengok dalam kena COVID ini, penyakit yang kena COVID, lekat dengan 32,000 manusia mati di Malaysia kita. Di dunia ni dekat 6 juta lebih. Ada kita meremang bulu roma di kalangan kita? Tak meremang bulu roma di kalangan kita. Orang kita tak terkesan pun. Tak terkesan. 2 tahun yang berlaku COVID, kematian ini, patutnya masjid ni dah penuh dah orang datang. Kenapa? Mati. Cerita tentang mati ni menjadi satu benda yang tragis dalam hidup. Tragik dalam hidup. Kerana mati ni satu keputusan yang kita sedang buat dalam perjalanan kita yang akan datang nanti. Nak tahu orang yang akan datang nanti berjaya tak berjaya dalam hidup ni, kamu tengok saat mati dia. Bila dia mati itu berjaya, dengan keadaan husnul khatimah, berjayalah dia yang akan datang nanti. Tapi, na'udzubillah min zalik. Cuba bayangkan kematian tak dapat menjadi husnul khatimah. Para hadirin sekalian, bayangkan dalam hidup kita ni, tiba-tiba kita tak dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada nilai langsung, rumah sebesar mana, pangkat setinggi mana, kekayaan semewah mana, pengaruh seramai mana. Bila mati dalam keadaan su'ul khatimah, masuk kubur tu masuk neraka terus. Na'udzubillah min zalik. Manfaat apa rumah besar kalau mati masuk dalam neraka? Manfaat apa dalam hidup kita ni? Kita ni jawatan besar, pengaruh ramai, follower ni berjuta-juta dalam Facebook, dalam Instagram. Tak cukup Instagram, dalam TikTok pun ada.
Tapi bila kita mati, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Lalu dalam hidup kita ni, kita diajar supaya setiap masa, setiap ketika ni, mesti memastikan penyudah dalam hidup kita ni, kematian yang husnul khatimah. Mesti kita bayangkan macam mana aku nak dapatkan satu benda yang paling utama dalam hidup. Benda yang paling utama dalam hidup ini, bukan yang disebut dengan rumah besar. Bukan yang utama dalam hidup ni, bila kita dapat pangkat yang besar. Tak ada manfaat, tuan-tuan. Pangkat besar, rumah besar, ni ujian dipanggil, perjalanan hidup. Tapi matlamat dalam hidup kita ni, salah satu benda yang kita kena dapat sepanjang kita hidup ni apa dia? Mati husnul khatimah. Kematian husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah ni, satu benda yang paling utama dalam hidup, yang mesti sentiasa dibayangi dalam pemikiran kita. Macam mana aku nak mesti mati dalam husnul khatimah? Macam mana aku nak suruh aku dapat yang disebut dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kita. Kerana kejayaan yang sebenar ni bukan kejayaan yang ditayangkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Jangan salah anggap. Orang kita kan tayang duit yang banyak, tabur ke atas. Kemudian tunjuk yang dia ni ada barang yang mewah. Dia tunjuk rumah dia yang besar. Dia tunjuk kan anak-anak muda, founder-founder yang ada sekarang kan, suka sangat menunjuk barang-barang mewah-mewah dalam hidup. Ini simbol kejayaan ke? Tak. Islam tak menganggap ini simbol kejayaan. Belum jaya lagi. Yang berjaya sebenar dalam hidup ni, bukannya pangkat kita besar, bukannya rumah kita mewah, bukannya kenderaan kita naiki itu hebat. Tiap. Yang paling berjaya bila kematian kita husnul khatimah. Mati husnul khatimah aja. Allah sebut, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Allah sebut demikian. Allah gambarkan dalam hidup kita ni, siapa yang berjaya memesongkan diri dia daripada dihumban ke dalam neraka Allah, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Allah sebut terus, faqad faz. Orang ni orang paling berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah gambarkan dunia ni, dunia yang kamu nampak, kamu rasa hebat, kamu nampak rasa inilah kenikmatan dunia ni, mata, benda yang sekejap. Allah sebut nikmat yang seketika. Macam kita ambil gula, kita letak di lidah kita, manis, tapi lama ke manis ni sekejap je. Kalau dah telan, hilang manis tu, tawar balik dah pada diri kita. Mata dipanggil demikian. Bukan sekadar mata. Allah sebut dunia ni bukan sekadar nikmat yang sekejap. Bahkan dia ghurur, penuh dengan tipu daya je. Allah gambarkan demikian. Ghurur ni maknanya penuh dengan perkara yang tak ada manfaat pada diri kamu. Kamu kena tipu je. Sebagaimana kita beli, nampak buah durian. Durian tu nampak cantik pada diri kita. Kat luar tu, bau sedap lagi. Buka-buka, semuanya rosak di dalam. Ni ghurur dipanggil. Dunia ni tak lebih daripada sayap nyamuk, Rasulullah sebut. Kalaulah ada nilai dunia ni sebelah sayap nyamuk je di sisi Allah. Rasulullah gambarkan demikian. Nak suruh apa dia? Kamu kena fokus. Hidup kamu ni, jangan kamu berfokus untuk dunia, tetapi kamu kena berfokus untuk akhirat. Macam mana? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut dalam Al-Quran, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik daripada yang disebut dengan khairun wa abqa, dan lebih kekal dalam hidup kamu. Kamu jangan ingat dunia ni kekal pada diri kamu, tapi kamu kena tanam dalam jiwa kamu ni walil akhirah, akhirat. Akhirat ni bermula bila bermula masuknya alam barzah. Akhiratlah kamu. Bila kamu dah bangun daripada mahsyar, akhiratlah kamu. Bila kamu dah masuk dalam syurga, akhiratlah pada diri kamu. Khairun, jauh lebih baik. Wa abqa, dan juga jauh lebih kekal dalam hidup kamu dibandingkan dengan dunia yang sementara ini. Tapi dalam dunia ni, di antara dunia ke akhirat, satu ni yang paling utama dalam hidup. Satu ni mesti fokus pada diri kita. Apa dia? Kematian. Kematian ni mesti berfokus. Ayah-ayah, ibu-ibu. Kerana ramai orang yang bila dia tak fokus terhadap kematian,
Benda yang paling kena lepas pada mati ialah menyesal. Penyakit ini menyesal. Sekarang kita tak rasa menyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nak tengok. Menyesal ke tak menyesal kita? Mula datang penyesalan. Allah cerita tentang penyesalan ni berulang kali. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Al-Quran, kali yang pertama kita menyesal. Saya harap tak ada seorang pun yang datang malam ni menyesal. Bila kena yang ni. Bila kali pertama kita menyesal? Bila hijab mata kita mula dibuka. Mula saja hijab mata. Sekarang ni hijab mata masih lagi tertutup ni. Tak dibuka lagi. Mula start daripada hijab mata kita mula dibuka, diselak aja, nampak terus malaikat berduyun-duyun turun. Malaikat berdiri depan muka kita. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari. Dalam hidup kamu, semua dah berakhir, katanya malaikat. Start daripada situ, malaikat sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Iklan saja, istihar saja, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Kebanyakan mulut-mulut manusia ni, kebanyakan, bila mereka tak fokus terhadap tajuk kematian, mulut masing-masing akan sebut apa dia. Allah rakam kata-kata orang yang baru terbaring. Kalau tuan-tuan mandi jenazah ke, tuan-tuan tengok jenazah yang terbaring tu, walaupun dia datang masjid, walaupun dia semayang, walaupun dia ni seorang yang tutup aurat, dia jaga, tapi kebanyakan di kalangan mereka yang terbaring tu, mulut mereka akan sebut apa dia. Waktu mana malaikat kata, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, dia sebut terus. Kebanyakan mulut-mulut ni sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Kalian jangan sebut. Saya nak pesan orang seksyen 13 ni, jangan ada seorang pun yang sebut dia minta dengan malaikat dia nak tangguh. Jangan. Menandakan apa dia? Menandakan kalian tak bersedia. Saya tak bersedia, tuan-tuan tak bersedia. Dalam hidup kita, dia mula sebut, malaikat, laula akhartani, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa, saya nak bersedekah sekarang juga di jalan Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah jawab, dah terlambat bro, katanya malaikat. Dah terlewat dah. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Saat mana roh kamu dah mula nak direntak oleh malaikat. Allah tak tangguh dah nyawa setiap orang yang hampir kematian ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian. Tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kita akan berjumpa lah dalam siri-siri kuliah saya nanti insya-Allah daripada kitab ini. Malam ni muqaddimah je ni. Dalam kitab ini saya nak sebut, nak gambarkan sepanjang kita hidup ni, start daripada kita bayi sampai kita hidup ni, Rasulullah kata ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap yang Allah perangkap setiap orang tu untuk dimatikan oleh malaikat Allah. Kita berjaya lepas satu perangkap, ada lagi satu perangkap. Lari lagi satu perangkap, ada lagi satu perangkap. Perangkap mati ni sampai yang ke-99, Rasulullah kata tak boleh lagi dah. Sampai yang ke-99, kamu kena perangkap yang ke-99, kamu tak payah minta supaya ditangguh lagi. Memang tak lepas dah perangkap ni. Perangkap apa dia? Yang ke-99 tua. Rasulullah sebut, bila sampai tua, kamu jangan berharap untuk kembali muda. Tak ada dah. Sampai ni perangkap kematian. Berapa kali dah kita jatuh pokok nak mati. Berapa kali dah kita nak kena langgar pada yang disebut dengan langgar pada kenderaan. Berapa kali dah dalam hidup kita ni kena serangan jantung. Berapa kali dah dalam hidup kita ni kena sambar pada peti. Berapa kali dah dalam hidup kita ni semua ni perangkap kematian yang Allah jadikan dalam hidup. Sampai berapa? Rasulullah kata sampai 99 perangkap kematian dalam hidup kita.
Tiba-tiba waktu mana sampai dekat nak mati tu, minta tangguh lagi. Minta tangguh lagi. Memang kamu ni degil betul lah. Orang Kedah panggil ketegak kamu ni. Nak sebutnya, memang kamu ni jenis tak reti bahasa. Senang cerita. Hidup dalam keadaan yang hanyut je. Bila tahu-tahu, kena mati. Tahu kena mati tu minta lagi dengan malaikat. Malaikat, tangguh sekejap malaikat. Malaikat jawab terus. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tak tangguh dah. Dah sampai dah masa. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tu kali yang pertama. Masuk malaikat tu berdoyon-doyon dalam tok badan. Tarik rentak daripada hujung kaki. Tarik naik sampai ke lutut. Tarik lagi naik sampai ke pinggang. Dalam keadaan tu masih lagi keliru. Mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati ni? Dalam keadaan teragak-agak. Syaitan pula sibuk. Bagi tahu, relax. Bertenang, katanya syaitan. Tak mati. Kamu ni baru je sikit ni. Kebah-kebah hujung kaki tu, kencing manis je tu dia panggil. Syaitan pujuk. Kamu ni baru rasa sengang-sengang tu, tak ada apa pun. Pada diri kamu, syaitan pujuk. Sampai ke pusat. Bila sampai di pusat, dia rentak daripada pusat ni. Zup, naik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, tergamam dia. Allah mati disebut. Allah mati tu terkeluar kali yang kedua penyesalan yang disebut dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia ni bila sampai saja di halqum dia tu terkeluar mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Aku taubat sekarang. Malaikat beritahu pada Allah, aku taubat. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang membiarkan hidup dia dengan benda-benda yang sayyiat, benda-benda yang keji dalam hidup dia. Dalam akaun bank masih lagi konvensional. Dalam apa dia lagi? Hidup dia masih lagi berhutang dengan alung. Hidup dia percaya dengan riba. Lebih percaya daripada yang disebut dengan syariat Allah. Hidup dia, kebegangan dia pun tak yakin. Sayyiat. Tak yakin dengan Islam. Yakin dengan nasionalis. Yakin dengan sekularis. Hidup dengan keadaan sayyiat. Keji. Buruk pada diri kamu demikian. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah roh kamu ni sampai dekat dengan halqum. Baru mulut kamu sebut, qala inni tubtul an. Sekarang taubat. Aku taubat ada Allah. Tak ada dah, kata malaikat. Ini kali yang kedua ni, penyesalan dalam hidup. Sebab tu Islam diajar, jangan kita pandang lekeh terhadap kematian. Jangan kita ingat, lepas pada mati, timbus, balik, selesai dah. Alhamdulillah, selesai dah. Tak. Bila dia mula mati, hamba Allah tu mati, dia mula hidup di alam yang ketiga, yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Yang ni yang lebih bahaya dan mencabar dibandingkan dengan hidup di atas dunia ini. Dipanggil demikian. Ini kali yang kedua. Kali yang tiga, cerita ringkas saya nak sebut sikit. Masuk dalam kubur je. Baring je jenazah di kubur seksyen 21 tu, hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka ni, bunyi suara bawah telinga. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kalian akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Dengar suara tu, dengar je suara tersebut, sebut terus pada malaikat. Malaikat berdiri, orang ke bumi, jenazah kita baru sampai pagar lutut je baru. Bukannya sampai rata dah tanah ke atas. Berdiri dah malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan di hadapan muka kita. Mula halau salat kita, zakat kita, tiba-tiba masing-masing ni terkeluar daripada mulut. Saya nak minta, janganlah ada seorang pun yang datang malam ni terkeluar kalimah ni. Dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Mula sebut pada malaikat, malaikat, tolonglah aku nak hidup balik ni. Aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat tengking terus. Kalla, katanya malaikat, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, ulang kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Sedangkan sekarang ini kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ulama-ulama dia sebut, dia kata sebab di antara sebab inilah kita diajar supaya sentiasa ingatkan terhadap kematian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aksiru hazimul lazzat. Perbanyakkan kamu menyebut tentang satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup. Bila demikian, sahabat-sahabat terdiam. Apa maksud menghancurkan kelazatan hidup? Lalu Rasulullah sebut terus, zikrul maut. Sebut tentang mati. Sebut tentang mati. Mati ini mesti sentiasa di bibir kalian. Di bibir kita je, sentiasa disebut. Saya ni tak lama dah nak mati ni. Saya ni dah sampai masa dah ni. Allah bagi tanda-tanda kematian ni dah ada dah dalam hidup. Supaya apa dia? Supaya kita mula isti'dad ila yaumil mi'ad. Kita mula bersiap untuk hari yang dijanjikan oleh Allah. Jangan kita tak bersiap dalam hidup. Kena ada persiapan-persiapan kita. Persiapan kerana ramai mana di kalangan kita ni bela. Orang kita ni tak tahu kalau berlakunya kematian, sakarat, nak buat macam mana ustaz? Bila roh kita di hujung kaki, boleh lagi bertaubat, sempat lagi bertaubat. Kerana Allah tak terima taubat kita hatta lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yugharghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah terima taubat hamba ini kecuali dah bila dah sampai di ghargharin. Ghargharin ni maknanya sampai di halkum. Maknanya di hujung kaki itu boleh bertaubat lagi? Boleh. Tapi ada orang kita nak bertaubat. Belum sampai di hujung kaki pun orang kita tak bertaubat. Hidup kita ni kan sepatutnya kita ni bila kita diberi peluang masih lagi hidup. Orang lain yang dah mati 32,000 yang mati kerana Covid ni, ramai mana sebut beruntung kamu masih lagi hidup. Kami ni yang dalam kubur ni kalau dia beri peluang nak hidup kembali. Kecuali orang mukmin. Orang mukmin bila tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak dah. Orang mukmin kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya, nak hidup balik? Tak nak, tak nak. Tak ada seorang pun yang sebut nak. Rasulullah sebut demikian. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang dia nak hidup balik. Tapi orang mukmin orang yang macam kita ni yang tak ada peluang untuk mati syahid. Maksudnya berjuang di jalan Allah. Orang yang perang sehingga akan gugur di jalan Allah. Orang mati syahid ni, bila tanya pada dia, kenapa nak hidup balik? Kalau saya boleh hidup balik, saya nak berjuang ya Allah, saya nak mati, kemudian saya nak menghadap depan Allah, kemudian saya nak hidup balik. Kerana sakit mati tak terasa. Orang yang mati syahid. Tapi ada pun orang yang mati, orang mukmin yang lain ni, bila tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit mati, sakit sakarat itu terbawa sampai ke dalam lubang kubur. Sakit yang amat sangat. Nanti insya-Allah kalau Allah bagi peluang pada kita untuk kita memulakan kitab ni lah. Kalau tuan-tuan ada peluang, ada masa, saya diminta untuk cakap sekali sebulan kuliah dekat masjid ni. Tuan-tuan bolehlah cari kitab ni. Kitab ni telah diterjemah oleh Intim Record. Saya dipahamkan demikian, dia pun ada Intim telah terjemah. Kemudian dalam masa yang sama juga telah ada orang-orang lain daripada Indonesia banyak sangat yang telah terjemah kitab ini, Al-Budur Safirah fi Ahwalul Akhirah, dan insya-Allah kita akan baca satu tajuk demi satu tajuk bagi untuk mempersiapkan diri kita untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni memukaddimahkan saja pertemuan kita ini, saya diminta untuk memulakan, mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada kesempatan bagi tahu pada keluarga-keluarga kita sekali dalam sebulan je. Saya diminta untuk berkuliah di sini. InsyaAllah saya akan baca sekadar mana yang kita boleh. Dan insyaAllah kita sama-sama buat persiapan macam mana untuk kita dipanggil menghadap depan Allah. Tapi saya tak tahulah kita sempat habis ke tak sempat habis kitab setebal ni. Dia panggil demikian. Atau kita habis dulu, tak tahu. Kalau kita habis dulu, kita mati syahid insyaAllah. Syahid dalam kita belajar, dia panggil. Tapi kalau Allah panjangkan umur kita, Allah sempatkan kita habis kitab ni. Saya sempat belajar waktu mana saya kecil dahulu. Saya belajar dengan Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Setiap petang Jumaat, malam Jumaat,
Petang Jumaat saya belajar kitab ini. Kemudian saya pergi ke Mesir, saya sambung belajar lagi dekat Mesir dari kitab Imam Qurtubi rahimahullah dengan beberapa orang syekh yang saya belajar. Kemudian bila saya balik, saya mengajar kitab ini dan 2-3 kali dah saya khatam terhadap kitab ininya dalam pengajian, termasuk saya buat dalam siri-siri kuliah di Radio IKIM sebelum daripada ni pun. Setiap petang Khamis saya bercerita tentang mengenai perjalanan ke alam barzah, suasana di alam barzah, malam pertama kita di barzah bagaimana, keadaan orang mukmin, keadaan orang kafir, keadaan orang yang munafik, bagaimana suasana dekat nak mati, renjatan, cabutan dan himpitan yang disebut dengan suasana yang kita kena lalui masa yang akan datang nanti. Moga-moga dengan kita belajar ini menjadikan pada diri kita ni sentiasa bersiap sedia sehingga kan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semua yang hadir ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa demikianlah. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan insya-Allah. Para hadirin sekalian, bolehlah cari kitab ni daripada di kedai-kedai dah ada dah kitab ni. Kitab ni murah je, tak mahal pun dibandingkan dengan kasut kita pun mahal kasut kita. Saya dipahamkan demikian. Jadi kalau kita jangan seberatlah. Kalau dengar RM20, RM30 itu kecil je pada diri kita ni. Di samping tu saya sendiri pun karang beberapa buah kitab cerita tentang malam pertama di barzah. Saya karang ni ada kat luar nantilah kot insya-Allah. Kitab-kitab karangan saya macam mana persiapan menjelang kematian dan semua tu ada kat luar nantilah. Untuk jadi dana juga kepada sekolah saya yang saya sedang bangunkan. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz di belakang saya ni yang saya sedang bangunkan. Di Seksyen 8 Shah Alam tu dah lebih kurang dekat dengan 10 tahun dah saya bangun di situ. Kemudian saya buat lagi di U12 College Tahfiz insya-Allah. Kemudian saya bangunkan di Jantuk Pahang. Kemudian saya bangunkan juga di Kelantan, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi, kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Langkawi, saya jemputlah datang ke sekolah tahfiz saya bangunkan di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu. Saya buat satu sekolah di situ. Tuan-tuan pergi Langkawi jangan makan ikan siakap je, jangan. Tapi datanglah ke Langkawi itu, datang jemput ke sekolah saya insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan bawa keberkatan dan kerahmatan bersama insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.